Abang tak berusaha pun. Siapa cakap? Jelas kan? Jelas? Teha yang jelas sekarang ni, Teha yang dah putus asa dengan abang. Siapa yang dah putus asa sebenarnya ni? Hah? Teha, kalau Teha tak putus asa, Teha takkan minta berpisah dengan abang. Abang dah janjikan supaya takkan sakitkan Teha lagi. Kalau abang masih buat benda yang sama, macam mana Teha nak bertahan? Tahu tak, matlamat dalam perkahwinan ni bukan mencari pasangan yang sempurna, tau. Tapi menerima pasangan itu dengan sesempurna yang boleh. Sempurna? Sebulan 2-3 kali Teha lebam bengkak sana sini. Itu sempurna? Abang, kalau betul abang sayang, abang cinta, abang takkan naik kaki tangan dekat Teha lagi tau. Tolonglah bang. Berubahlah sebelum Teha yang berubah. Sedutan drama Andainya Tak Ada Itu mungkin berlaku dalam kalangan anda penonton-penonton wanita hari ini. Ramai juga dalam kalangan ibu, isteri yang mempertahankan rumah tangga demi keharmonian anak-anak walaupun jiwa raga terseksa. Ini kita nak bincangkan bersama dengan anda penonton. Sejauh manakah anda sebagai seorang wanita ataupun isteri perlu bertahan demi anak-anak ini? Dan adakah pengorbanan itu berbaloi dan adakah ianya tidak akan memberi kesan kepada tumbesaran anak-anak ini jika anda bertahan dalam hubungan yang toksik sebegitu? Semua ini kita nak belajar daripada dua tetamu kita pada hari ini. Bersama kita di studio ialah Betty Banafe. Selamat datang ke Wanita Hari Ini. Terima kasih Hawa, Fiza. Alhamdulillah, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Masih lagi dalam bulan Syawal, dah penghujung dah. Dan kita juga nak ucapkan selamat datang kepada Datuk Dr. Muhammad Fazlah Kamsah, Penyuluh Motivasi bersama kita dalam talian. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Datuk? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kena kuarantin sekarang ni, tapi okey, sihat insya-Allah. Alhamdulillah. Insya-Allah kita doakan terus sihat sebab kita rindu kemunculan Datuk dekat studio, tapi alhamdulillah dapat juga bersama dengan Datuk walaupun dalam talian. Baiklah, kita nak bercakap tentang topik hari ini iaitu bertahan demi anak-anak. Sebelum kita nak tanyakan kepada Datuk, mungkin kita boleh tanyakan kepada Betty dahulu tentang pengalaman Betty sendiri. Kita bercakap tentang hubungan rumah tangga. Saya kira kalau kita tanya semua orang, tak ada seorang pun yang akan menjawab kalau mereka mendirikan rumah tangga, mereka mahu perkahwinan itu tidak sampai ke penghujungnya. Pastinya mereka mengharapkan rumah tangga yang dibina itu akan kekal sampai ke akhir hayat dengan penuh kebahagiaan, sakinah, mawaddah warahmah. Tetapi Betty mempunyai pengalaman Betty sendiri dan dalam ketika hubungan perkahwinan itu juga, walaupun ada badai yang melanda, di peringkat awalnya Betty bertahan demi anak-anak. Ini yang mungkin Betty boleh kongsikan kepada penonton. Betul. Melalui proses perkahwinan, tiada siapa ingin berkahwin untuk bercerai. Jadi apabila kita berkahwin, kita try untuk menjadi seorang isteri dan seorang ibu yang kental dengan dugaan yang Allah kasih. Lama-kelamaan apabila kita sentiasa mencuba untuk mempertahankan, akhirnya kita sampai ke satu tahap yang tidak mementingkan diri kita sendiri. Kita bertahan untuk anak-anak supaya anak-anak boleh membesar ada bapa. Tapi lama-kelamaan bila Betty dah melalui proses itu, Betty terfikir sejenak kerana perbuatan Betty itu, Betty ini dianugerahkan tanggungjawab untuk bukan hanya memberi makan kepada anak-anak, tapi membantu spirituality, fizikal anak-anak, bagi makan, bagi spiritual dan sebagainya, menjaga emosi mereka, intelektual mereka dan sebagainya. Tapi dengan keadaan kita yang berkorban hanya untuk mereka sebenarnya tidak menghargai apa yang kita lakukan kerana mereka merasa tertekan dengan keputusan yang kita buat demi anak-anak. Dan akhirnya kita membawa kepada mereka satu direction depression. Jadi bila kita melihat depression, kita akan terfikir sebagai seorang ibu, aku bertahan, aku tiada cinta, aku tiada ini, tapi aku buat ini semua demi anak. I bukan nak menggalakkan bercerai, tapi I menggalakkan kita untuk berfikiran positif dan menjaga keharmonian. Kadang-kadang kita berkahwin tu kerana jodoh, rezeki dan juga ajak ada rahsia Tuhan. Kadang-kadang kita tak semestinya kita nak mempertahankan kalau itu bukan jodoh kita. Sebab apabila dia tidak boleh memberikan kita ketenangan dalam sakinah dalam jiwa kita ataupun kita tidak boleh menerima
menerima, maknanya kalau kita sudah melalui ke tahap yang kita cuba untuk memperbaiki, kita cuba untuk menerima takdir, kita cuba untuk redha tapi tetap tak sesuai. So kita kena bertindak demi kebahagiaan yang lain juga. Kerana itu diletak di bawah tanggungjawab kita. Baik, itu sedikit sebanyak dikongsikan oleh Betty. Tapi bagaimana pula kita nak teruskan dengan Datuk situasi mereka ini yang cuba bertahan setelah bertahun-tahun, lebih 10 tahun. Ada anak-anak tetapi tugasnya seolah-olah sebagai seorang ibu tunggal, bapa tunggal. Pasangan tak teruskan tanggungjawab. Adakah ataupun kita nak tahu sejauh manalah seseorang itu perlu bertahan? Baik, ini isu yang sangat penting lah ya. Dan bila dah dengar kata Betty tadi, pengalaman peribadinya, maka kita memang terpanggil untuk berfikir dengan perspektif yang lebih terbuka. Ya, sebab bila kita menghadapi situasi seperti ini, sebenarnya ada 3 alternatif. 3 alternatif untuk pasangan suami isteri yang ada masalah. Pertama, of course, tak buat apa-apa dan sengsara. Itu yang memendam. Ya. Yang keduanya, bila keadaan yang tidak dapat kata itu diatasi dan memang membawa kesan yang negatif, lebih baik. Ya, ada yang ketiganya, ini yang kadang-kadang mereka tak nampak. Overhaul diri secara 360 darjah and move forward. Jadi orang baru yang can move forward despite what happened. Itu yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Tapi itu sebabnya kena minta bantuan orang tengah, konsultan ataupun orang tua ya untuk jadi orang tengah bila sesuai. Tetapi kalau misalnya punca bertahan itu sebab masalah macam drama tadi tu, kena pupuk, penagihan, tak bertanggungjawab, memang tidak dapat diperbaiki, maka mungkin solusi kedua iaitu berpisah itu lebih munasib. Ibarat kata seorang guru tabah, dia kata kalau rumah tangga yang berkonflik, yang susah nak dibetulkan ni ibarat sakit gigi yang tak boleh direpair. Dah pecah, so lebih baik dicabut. Datuk, kita melalui pembacaan saya daripada di media sosial dan sebagainya, daripada apa yang Betty ceritakan dan apa yang Datuk katakan tadi, kita bukan menggalakkan penonton kita untuk berpisah. Ada kadang-kadang kita mengatakan bahawa kita ini bertahan demi anak. Tetapi ramai juga sebenarnya dalam kalangan mereka yang sebenarnya bertahan itu bukan demi anak sangat pun. Hari-hari bergaduh depan anak-anak yang akan memberi kesan dan trauma kepada anak-anak. Psikologi. Ya, kemudian ada juga sebenarnya dalam kalangan kita ini yang bertahan demi status diri, social status. Ada sebab-sebabnya lain, tetapi alasan yang digunakan adalah anak-anak. Sehingga kan daripada satu pembacaan saya, satu hari anak itu berkata, "Mami, Daddy, tolonglah berpisah kerana tak sanggup nak lihat hari-hari Mami dengan Daddy ini bergaduh." Datuk, kalau kita menjadikan anak ini sebagai alasan, hakikatnya bukan disebabkan anak, untuk kepentingan diri sendiri. Bagaimana ini juga boleh memberi kesan jangka masa panjang terhadap pembesaran anak-anak ini, Datuk? Itulah. Itu sebabnya kita sebagai mak ayah ni kena berubah. Betul kata Betty tadi. Bila kita bujang, kita tanggungjawab sebagai orang bujang. Bila berumah tangga, dah tanggungjawab sudah berubah jadi suami isteri. Bila sudah ada anak, betul dah naik pangkat jadi mak ayah. Jadi kita kena tambah ilmu, kena berubah, wiser and better, and kata orang tu berubah sesuai dengan tanggungjawab yang baru. Jadi memang ada orang yang bertahan bukan sebab anak-anak. Sebab macam dikatalah status, malu, tak nak masyarakat kutuk ya dan sebagainya. Tetapi betul ya, Tuan Bapa memang dah banyak pengalaman mengkaunsul ribu-ribu kes ya, bila mak bapak bertahan semata-mata kerana anak tapi mereka tidak berubah. Bergaduh depan anak-anak ya, kadang-kadang tu mempamerkan tidak menghormati, kasar dan sebagainya ya. Yang penting yang kesan yang nampak sebenarnya kalau kita faham, rumah tangga tak berkat. Bila suami isteri tidur dalam keadaan masam muka pun, malaikat dapat dah keluar. Tak berkat. Ibu bapa sengsara, anak-anak sengsara. Anak-anak tak tenang. Yes, anak-anak pun akan dapat dia punya vibration, ya, aura yang negatif. Ya, anak pula kena dapat bandingkan mak bapak mereka yang selalu berkonflik dengan mak bapak kawan-kawan mereka. Ya, itu yang kita kena. Dan memang anak-anak pun bukannya tak peka. Mereka peka yang ibu bapa tu mungkin dah sirna kasih sayang, ya. So sebabnya sampai ada anak kata, "Abah, mak, eloklah bercerai." Dan I've seen cases like that. So Abah biasa jumpa kes yang anak-anak merayu pada tolong nasihatkan mak bapak saya berpisah sebab mereka they are just killing themselves and killing us. Itu yang kadang-kadang kita terlepas pandang. So kita kena cari pertimbangan di antara pro and kontra tu, yang mana lebih buruk ya. Kata Nabi SAW, mafhumnya ya, antara dua mudarat pilihlah yang paling minimum mudarat. Jadi kita kena consider untuk membangunkan diri
keluarga dan anak-anak, insya-Allah. Ya, kata kuncinya antara yang paling mudarat, kita pilih yang paling ringan mudaratnya. Ringan mudaratnya. Okey. Satu yang Betty nak kongsi, Datuk, apa yang kita lihat apabila kita menjadi selfless, kita percaya kepada tidak pentingkan diri kita sendiri, berkorban demi yang lain, so kita memberikan kemudaratan kepada anak melalui dari segi psikologi dan spiritual, dan kita merosakkan hati kita juga. Apabila kita, sebab itu Tuhan kata kita sentiasa kena bersangka baik dan sentiasa berada di situasi yang positif environment. Jadi bila kita ada positive environment, macam mana kita nak pergi ke positif jikalau hati kita dalam keadaan kesedihan. Apabila hati kita bersedih, sentiasa bersedih, kita tidak boleh melalui satu proses perbicaraan yang matang, yang baik, yang enak. Jadi kita sentiasa sakit. Automatically bila hati kita sakit, dia membawa isyarat kepada kita punya brain untuk hantar isyarat kepada organ yang hati tengah sakit. Jadi itu yang menyebabkan kita sakit kulit, kita sakit buah pinggang, kita sakit kencing manis, kita sakit apa. Kerana kita stres. Sebab itu kita tidak boleh ada stres. Macam mana kita nak elak stres? Apabila kita reda, benda yang macam kita tengok tadi cerita andainya takdir, kita nampak sangat perempuan tu tak reda dengan dia punya takdir. Apabila dia dipukul, mungkin you tak boleh salahkan lelaki sahaja kenapa dia kena pukul. Mungkin juga cara kita provokasi. Mungkin kita tidak ada akhlak, adab ketika kita nak menyampaikan sesuatu masalah dalam rumah tangga. Betul tak, Zah? So, bila kita ada adab dan akhlak, kita mencapai dengan cara yang baik. Tapi kalau lelaki itu membalas yang tak baik, itu memang salah lelaki itulah. Tapi kita kena ada satu objektif, satu guideline. Bagaimanakah cara kita untuk menjadi positif, untuk kita menyelesaikan masalah. Kerana dunia ini memang tempat kita untuk diuji. Jadi kita kena percaya kepada konsep takdir, percaya kepada konsep reda, percaya kepada konsep forget, memaafkan, dan percaya kepada konsep move on, bersangka baik. Dan kerana kita percaya kepada perjalanan dan rancangan Allah. Jadi jangan takut untuk kita nak melangkah ke depan. Sebab ada cerita juga kadang-kadang dia dah tahu dia sakit, dia kena pukul, dia kena apa dalam rumah tangga, tapi dia tak nak tinggalkan rumah tangga. Faham? Ya. Dan ada setengah juga orang dia nak tinggal, dia nak hidup sendiri tu. Ya, nak tinggalkan masalah tersebut, tapi ada campur tangan pula dalam kalangan ahli keluarga tak lain. kasih. Tapi bila dia takut nak keluar, nak hidup sendiri kat luar tu kerana dia tidak percaya kepada rezeki Allah. Ni kalau aku tinggalkan lelaki aku ni, macam mana duit makan aku? Anak-anak macam mana? Kadang-kadang banyak fikir. I keluar, I tak fikir what is next in my life. I just keluar, I kata, ya Allah, lagi I rasa lebih dekat dengan Tuhan kerana dia lah tempat satu-satunya untuk kita minta. Jadi kita terus kerana kita faham kita diuji oleh Allah kerana Allah sayangkan kita. Tuhan nak kita minta dengan dia. Tuhan nak kita ke depan. Kita nak move on. Jadi kita ada drive untuk ke depan kerana kita yakin adanya dia. Faham. Datuk, mungkin Datuk nak komen sikit. Tok Abah kan, ramai orang panggil Tok Abah. Kalau kita bercakap tentang apa yang Betty katakan ini, dan mungkin ramai juga dalam kalangan penonton kita yang mengalami masalah yang sama. Kadang-kadang nak buat keputusan sendiri tu tak cukup kuat. Tapi bila dah buat keputusan, orang di sekeliling kata. Sebab kadang-kadang apa yang digambarkan dengan apa yang dilalui itu jauh berbeza. Jadi ahli keluarga cakap, janganlah, bertahanlah sikit, kesian anak-anak. Anak-anak nak besar tu, tunggulah lepas SPM, contoh. Jadi bagaimana sebenarnya peranan orang di sekeliling juga penting supaya individu ataupun wanita ataupun isu ini tidak terus ditindas, tertekan, dan banyak kes-kes yang kalau kita lihat, Datuk, mana isteri didera suami, ada yang sampai koma dan sebagainya akibat daripada terlalu bertahan ini. Betul lah. Itu sebabnya kita tak dapat tidak kena ada ilmu lah. Baik orang yang berumah tangga ataupun sanak saudara keluarga yang terlibat ni kena ada ilmu sedikit. Contohnya dalam masa akad nikah tu, kita suami kena baca taklid nikah. Dan salah satu statement yang semua negeri taklid nikah ialah bila suami memukul atau mengkasari isteri ataupun tidak beri nafkah selama 4 bulan berturut-turut, maka isteri pula melapor pada pihak yang berkuasa dan bayar RM10, maka akan gugur 1 talak. Sebenarnya sistem tu dah cantik, tapi sebab jahil ataupun itulah yang mereka tak faham, ataupun sebab itulah malu yang tak bertempat. So, yang pertamanya kita kena tengok apa punca dulu. Kalau punca konflik itu, punca yang sengsara itu benda-benda yang tidak wajar, memukul, ya, lepas tu kata tu menghina ataupun ingkar Tuhan, dia memang memilih perkara-perkara yang dilarang oleh Allah lah, ataupun perkara-perkara yang memang yang tidak boleh dimaafkan, maka tak boleh kita bertahan, ya. Itu salah tempat. Itu salah tempat dan tak kena. Dan of course kita kena ingat hakikat, ini yang selalu para asatidz pesan, ya, tidak akan rugi orang bermusyawarah, tidak akan menyesal orang istikharah.
So istikharah banyak-banyak dan mesyuarat dengan ahli keluarga. Yang mesyuarat ramai-ramai dengan fikiran terbuka dan terangkan all the masalah, situasi yang sebenar dengan bukti-bukti, fakta-fakta agar semua pihak akan menyokong ataupun memahami, bukan kata alah bertahanlah, sabarlah, tunggu SPM lah dan sebagainya. Padahal kadang-kadang bila walaupun terpaksa berpisah sebelum SPM pun, kalau itu yang terbaik, maka Allah akan berikan kebaikan insya-Allah. Semuanya berbalik kepada keyakinan seseorang, itu juga kepada rezeki Dan Muhammad Yusof Amran ada kongsikan di Facebook WHI TV3. Ditulisnya, saya seorang lelaki dan saya nak beritahu, dia tulis, I'm telling you girls, don't waste time, jangan bazir masa, tak payah bertahan untuk anak-anak, buang masa. Itu pendapat beliau. Dan mungkin faktor orang nak berpisah ni berbeza, ada yang ekstrim kan. Dan saya ingat lagi sebenarnya pesanan daripada Tok Abah dulu. Kita selalu jemput Tok Abah di Wanita Hari ini kan. Tok Abah kata kalau daripada kita bercinta, pasangan kita tu dah naik tangan, dah maki-maki kita, maknanya kita kena fikirlah banyak kali. Betul tak Tok Abah? Betul. Betul. Kalau dia dah berani sebelum kita mendirikan rumah tangga, apatah lagi kalau kita dah menjadi hak mereka kan. Betul. Kita nak kongsikan banyak lagi bersama dengan Betty dan juga Tok Abah kita. Tapi sebelum itu, apa kata kita dengarkan pengakuan ini yang sempat dirakamkan oleh rakan wartawan kita, Ain. Silakan. Sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri. Lumrah perkahwinan ada pasang surutnya. Hubungan suami isteri mana yang tidak dilanda badai? Tidak mudah mempertahankan rumah tangga, apatah lagi memperjuangkan hubungan yang dibina seorang diri. Dayana Kasim, 42 tahun, menceritakan pengalamannya yang memilih untuk sanggup bertahan dalam perkahwinan yang tidak membahagiakan demi anak-anak. Meskipun perkara tersebut meninggalkan kesan yang mendalam terhadap dirinya, dia mengakui apa yang terjadi menjadikan dirinya matang dan lebih kuat. Saya telah pun berkahwin pada tahun 2015 dan perkahwinan kami dikurniakan sepasang cahaya mata lah. Awal perkahwinan tu macam semua orang juga bahagia, semuanya indah. Sampailah saat anak kedua saya lahir, saya rasa masa tu dalam tahun 2018 macam tu. Masa itulah dugaan dan ujian datang untuk saya dengan suami. 3 tahun jugalah saya bertahan dengan perkahwinan yang sangat-sangat toksik ni. Sepanjang 3 tahun tu juga macam-macam saya hadapi. Dicurangi, dipukul, dihina, apa je semua saya hadap. Azabnya hanya Allah je lah yang tahu. Bukan saja penderaan dari segi fizikal, tapi mental tu tak payah cakap lah kan. Kadang-kadang sampai saya rasa saya ni macam dah tak wujud dalam kehidupan dia. Emosi saya masa tu tak payah cakap lah, memang sangat-sangat terganggu. Tapi masa tu saya fikir saya kena bertahan demi anak-anak saya. Tu je yang saya fikir. Sebab saya sendiri datang daripada keluarga yang berantakan dan saya faham sangat perasaan bila kita dibesarkan tanpa kasih sayang seorang bapa. So saya tak nak benda tu jadi pada anak-anak saya. Itu paling penting lah. Saya fikir satu perkataan je, saya tak nak benda tu jadi pada anak-anak saya. Saya tak nak anak-anak saya lalui apa yang saya lalui dulu. 3 tahun ujian tu jadikan saya lebih kuat, sangat kuat, Alhamdulillah. Tapi pada saya cukuplah 3 tahun untuk saya bertahan. Pada saya, anak-anak akan lebih bahagia kalau ibu bapa dia bahagia. Bila difikirkan balik kan, bahagia tak anak-anak saya selama ni walaupun kami berdua tak bercerai, tapi hari-hari gaduh, masam muka, benci-benci, jerit-jerit dalam rumah. Bahagia ke anak-anak saya kalau macam tu? Mungkin saya pernah cuba bertahan demi anak-anak saya dan saya takut dalam keadaan sekeliling, tapi nasihat dari kawan-kawan, dorongan keluarga, kesedaran diri sendiri membuatkan saya pandang ke hadapan. Mulai sekarang saya cuba untuk letakkan diri saya yang pertama. Saya mula untuk cuba sayang diri saya dulu, macam mana saya sayangkan anak-anak saya. Sebab saya rasa kalau saya sendiri tak bahagia, macam mana saya nak bahagiakan anak-anak saya? Persoalannya kalau sendiri tak bahagia, bagaimana nak bahagiakan anak-anak ini yang mungkin ramai dalam kalangan anda penonton yang melalui dan juga mengalami masalah yang sama, tapi tak sempat nak kongsikan ataupun segan nak kongsikan bersama kami. Tak apa, kita akan terus kongsikan hari ini bersama dengan Datuk Dr. Muhammad Fazila Kamsah dan juga Betty Banafi. Ya, dan mungkin ramai juga yang takut untuk meninggalkan sesuatu institusi rumah tangga tu demi anak-anak, katanya risau, takut anak stres, anak tertekan, depres dan sebagainya. Dan kita pun nak fahamkan kepada anak-anak, okey, ibu bapa berpisah tak semestinya akan ada masalah lain yang akan timbul. Kalau
pandangan Betty sendiri bagaimana? Macam mana untuk nak tenangkan anak-anak, fahamkan mereka perpisah ini untuk kebaikan yang lebih baik? Okey, I ada pengalaman because I tak sangka dan I berpisah ni pun adalah sebab anak I yang berumur 6 tahun bila dia bersuara. Pada ketika itu memang I bertahan demi anak-anak sebab anak kecil lagi waktu tu. Tapi bila dia tengok kita asyik bergaduh, dia cakap, "Mami, I don't think you should live in one roof." Dalam hati I, siapa aja ada perkataan roof tu? You know, siapa yang aja dia dalam perkataan, I terdetik hati, I terfikir, so all this while aku bergaduh, you know, sometimes I told dulu my ni, I kata, I tak nak bergaduh depan anak. Daripada I sebelum kahwin, I dah letakkan satu syarat, tak nak bergaduh depan anak kalau ada anak, dan I nak berbaik sebelum tidur. Tapi syarat-syarat semua tak jalan ketika I kahwin. So bila I dah lalui, dan I bertahan 7 tahun. Tahun yang ke-7 tu, I rasa I kena bertahan lagi, lepas budak ni bersuara. Lepas tu I kata, I giving her the depression dalam life dia. And I pada waktu tu tak pernah berkongsi masalah dengan keluarga ataupun sahabat. Kalau you tengok sekarang ni banyak orang share dekat social media, bergaduh sikit share. I never share. Even my sahabat baik I pun tak boleh bau yang I ada masalah rumah tangga. Nobody can smell that. Then bila I cakap dengan my keluarga yang I nak bercerai, perkataan awal keluar, kau ada skandal ke? I kata, tak, I don't think I can live. I don't think he is, dia ni sesuai untuk I sebab I sakit. Waktu tu I dah dengar eczema, kita stres tau. Bila kita stres, penyakit yang tak pernah datang kat diri kita tau. Sebab tu I kata, kita kena jaga hati kita. Jadi apabila kita hidup dengan pasangan toksik, kita kena cari jalan keluar macam mana doktor cakap, yang kita kena cari terapis, orang yang berkenaan saja. Jangan kita share dengan orang sembarangan. Orang tengah tu lah kan. Jangan dengan ibu kita pun jangan. Sebab nanti ibu kita benci, kita baik lagi dengan dia. So kita kena hati-hati dengan siapa kita nak share dengan masalah kita. Dan I pernah terjumpa dengan satu kes berstatus tinggi, which I don't have to mention names. I tengok kehidupan mereka sangat berpura-pura kerana mereka harus menjaga status dan mereka tak bahagia berduduk dalam keadaan tu. Apa yang mereka nak, yang I terfikir, dia ada skandal, dia ada lelaki luar, dia tak bahagia dengan lelaki dia pun ada orang luar kat sana. Tapi and then I cakap dengan dia, what are you looking for in your life? You are actually bagi hati you lebih sakit lagi dan you takkan tenang. You tak boleh tipu, you ada guilty conscience yang tinggi. Dan you tidak akan tenang dalam membuat begitu kerana at the end of the day, Tuhan kasih kita ujian adalah untuk kita lebih dekat dengan dia. So kalau you kena menjaga hati, kerana hati itulah yang menentukan you punya direction, you punya kehidupan, you punya kebahagiaan, you punya hormon-hormon yang diimbas keluar daripada badan. Semua itu you bertanggungjawab daripada diri you sendiri. At the end of the day, bila you mati, badan you tinggal. You bawa roh you kena jaga roh tu. Itu yang saya cakap. Betul tak, Datuk? Okey, Datuk, apa yang Betty katakan ini kan, Datuk? Kadang-kadang kita nak bercakap ni, sampai bila kita harus bertahan? Macam tadi, kita dah lihat di Dada-Dada Akhbar, banyak kes yang dilaporkan akibat daripada kadang-kadang kita ni terlalu nak bertahan, walaupun telah dipukul, diganasi dan sebagainya, kita tetap mahu bertahan, mempertahankan rumah tangga tersebut sehingga akhirnya dapat membinasakan diri. Kerana mungkin ramai juga dalam kalangan kita merasakan bahawa kita kena usaha dulu, kena cuba. Tetapi dalam kita nak berusaha itu dulu, sampai ke tahap mana kita harus berusaha untuk mempertahankan hubungan kita dan kemudian kita harus juga memikirkan tentang diri kita sendiri, Datuk, sebagai manusia. Betul, tak dapat tidak. Ya. Kita boleh bertahan hingga tahap-tahap yang munasabah. Yang Tok Abang dah sebut tadi tu, kalau dah kena pukul, ya, ataupun kena hina, ataupun kena mental abuse tiap-tiap hari, ya, ataupun suami tak bertanggungjawab, terlibat dengan penagihan dan sebagainya, maka ada sebab-sebab untuk menjauhkan diri, uzlah, ya, sama ada berpisah ataupun sementara. Sebab orang macam ni kena diajar, ya. Kadang-kadang bila kena pukul, buat laporan polis. Itu langkah pertama yang semua orang akan pesan. Bila kena pukul, ada tanda-tanda, buat laporan polis, periksa doktor, simpan dokumen tu, ya, sebagai bukti. Supaya suami berhati-hati sebab, ya, dan lah tak dapat tidak, ya, saya suka bila Betty kata tadi, kita kena jaga diri kita dulu. Sebabnya semua ulama akan pesan, bila kita rapatkan hubungan kita dengan Allah akan repair hubungan kita dengan sesama manusia. So, tiap-tiap orang yang bermasalah, suami dan isteri, kalau boleh, betulkan diri masing-masing. Betulkan. Macam Betty kata tadi. Bila dia dah betulkan dirinya, dah rapat dengan Allah, ya, maka suami masih tak appreciate. Don't worry. Nanti Allah akan datangkan orang lain yang boleh appreciate. So, the onus is on us. So, when we overhaul ourselves 360, maka Allah akan datangkan kepada kita orang yang munasib untuk membahagikan kita. Kita ada hak tu. So dengan syarat, semuanya syariah compliant lah, ya, kita ikut apa yang sewajarnya.
So itu satu perkara. So kita ada hak, ya, dan yang penting jangan sibuk nak meminta hak tapi berikan hak juga. Tetapi orang perempuan terutamanya yang jadi mangsa, itu sebenarnya bila ada aktiviti tadi yang mak mengajar anak self defense, saya suka kalau semua orang perempuan ajar self defense. Ya, semua orang perempuan ajar self defense. Kalau suami lain macam-macam, Tobah boleh tengok cerita Bruiser, bantai balik suami, baru padan dia. Itulah ilmu yang kita katakan, bukan ilmu dari segi teorinya, ilmu fizikal pun kena ada juga, ya Datuk? Yes, ada kewajipan sebenarnya. Baik. Mempertahankan diri adalah satu jihad. Mempertahankan diri sampai mati pun adalah mati syahid, insya-Allah. Sebab itu tanggungjawab. InsyaAllah. Baik. Dan sekarang ini kita nak dengarkan pula apa kata kawan-kawan kita, termasuk seorang rakan selebriti, tentang topik kita hari ini, bertahan demi anak-anak. Okey, pada saya sebagai seorang ibu, keutamaan untuk menjaga kekuatan mental seorang ibu tu perlu dititik beratkan dahulu sebelum perkara-perkara lain yang terlibat dalam perhubungan. Sebab untuk saya sendiri, pengalaman saya sendiri, apabila saya meletakkan anak sebagai fokus utama dalam perhubungan, itu sudah salah. Dalam perkahwinan untuk saya, fokus dalam perhubungan tu perlu kepada suami dan isteri dahulu sebelum anak-anak. Sebab macam mana kita nak ada anak-anak yang jaga kebajikan anak-anak dari segi fizikal dan juga mental mereka, jikalau suami dan isteri punya base tu. Terima kasih kita ucapkan buat Sheila Hamzah atas perkongsian itu, ya. Dan harapnya sedikit sebanyak yang kita kongsikan kepada anda memberi iktibar dan juga pengajaran. Tapi kita juga nak tanyakan kepada Datuk lah, bagaimana untuk seseorang itu mencari kekuatan untuk membuat keputusan yang baik demi diri sendiri, demi anak-anak juga, supaya misalnya lah nak bertahan demi anak-anak tapi dalam masa yang sama ada skandal dan sebagainya, kan. Itu seolah-olah seorang yang penakut. Jadi macam mana untuk jadi seorang yang berani, Datuk? Yang pentingnya kita kena cari punca masalah tu dengan tepat, ya. Sebab kadang-kadang psychological, physical, orang ketiga, mak bapak macam pun. Dan jangan lupa, apa saya sebut, jangan lupa the possibility of masalah paranormal. Kena gangguan, kena sihir, itu ada kemungkinan. Jadi kalau tidak diatasi kerana kesian, rumah tangga bercerai-berai. Ya, satu. Yang keduanya itulah dia. Selalu tak apa pesan, kalau kita ada masalah, ingat pesan Hasan Basri. Ya, pergi kepada basic. Solat taubat tiap malam, istighfar 100 kali, maafkan semua orang, dan kalau boleh, setelah sedekah subuh dan berdoa waktu sedekah subuh. Dan malahan kita selalu dengar ustaz-ustaz pesan kat kita, memaafkan semua orang sebelum tidur adalah sifat-sifat penghuni syurga. Barang siapa bertaubat tiap malam, maka hatinya bersih. Bila hatinya bersih, dia akan menarik, ya, kata tu, hidayat Allah, pertolongan Allah, bantuan Allah, rezeki-rezeki akan terbuka, dan hampir semua masalah dalam dunia dapat diselesaikan dengan bersolat taubat tiap malam. Dan survey taubat di Malaysia cuma lebih kurang 3% orang yang melakukannya tiap malam. So why not kita yang bermasalah, ya, kita cuba gunakan prinsip yang asas ini. Dan yang lain tu kita ikutlah, ya, cari ilmu, teruskan, ya. So the basic thing kena faham. Mudah-mudahan we on the right track, because bila kita betulkan diri kita 360, ya, bab kata skrip tadi tu, suami isteri tidak sempurna. So kita dijodohkan untuk melengkapkan each other. Tetapi kalau pasangan itu memang tak boleh nak dibetulkan, ya, sebab memang kurang ajar, memang kaki pukul, memang kaki gaduh, ya, beyond repair, ni takdir mualaf kita tak boleh nak ubah lah, ya, apa nama peperangannya, maka kita mungkin cari alternatif yang pertama, jangan sengsara. Yang kedua, berpisah. Yang ketiga, kita overhaul diri kita. So, untuk dapat kekuatan, kita kena cari support group. Ya. Support group tu mungkin keluarga kita ataupun WhatsApp group yang spesifik. Orang-orang yang dapat memberi bantuan. Betul kata Betty, jangan cerita pada siapa-siapa pun yang tidak boleh membantu. Sia-sia dan takut-takut bawa dosa saja. Cari orang yang boleh membantu. InsyaAllah. Dan saya kira apa yang Datuk katakan itu sememangnya memberi satu rumusan lengkap kepada perbincangan kita hari ini. Tapi Betty, sedikit daripada wanita kepada wanita yang lain. Bagaimana harus kita berani untuk membuat sesuatu keputusan agar kita tidak membinasakan diri kita dan anak-anak kita? Yakin pada diri, yakin pada diri, terima takdir, always remember, kita kena sentiasa move forward, dan seperti Datuk kata,
positive environment. Kita kena sentiasa berada dalam lingkungan yang positif. Mencarilah lingkungan yang positif. InsyaAllah dia akan bantu kita untuk ke depan. Kerana orang perempuan ini kita punya kekuatan naik dan turun. Jadi kita kena sentiasa mencari positive environment. InsyaAllah. Itulah dia. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Betty dan juga Datuk di atas perkongsian pada hari ini. Daripada wanita kepada wanita dan daripada seorang tok abah, seorang ayah yang nak dikongsikan pengalaman tadi dan sedikit nasihat kepada anak-anak yang mungkin sedang menonton ketika ini, rakyat Malaysia yang mungkin ada dalam kalangan anda yang mengalami masalah dan situasi yang sama. InsyaAllah cari jalan penyelesaian terbaik, overhaul diri dan jangan siksa diri anda untuk terus bertahan menggunakan alasan anak-anak ini. Cari kebahagiaan anda juga dan insyaAllah jalan terbaik dalam hubungan rumah tangga anda. Ya, harapnya segala perkongsian pada hari ini dapat membantu kita sama-sama menjadi insan yang lebih baik insyaAllah. Dan terima kasih juga kepada anda yang memberi komen di Facebook kami WHI TV3. Pastinya banyak lagi akan kami bawakan kepada anda. Kita nak berehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini.